Air mata luruh membasahi pipi sejurus selesai menunaikan solat. Namun setiap kali jari jemari mengesat air mata, semakin laju ia mengalir bagaikan deras air hujan yang turun. Jiwa dan perasaan Ida Amanda terbelenggu oleh rahsia di sebalik rahsia kehidupan. Baru dia teringat keesokan hari mahu jumpa kekasih hati sebelum dia terbang ke Tanah Suci menemani neneknya Hajar Safina menunaikan umrah. Kelang kabut langkah Ida memasuki KLIA. Risau jika terlepas untuk berjumpa tunangnya Dani Zairi. Malang tidak berbau, tayar keretanya pancit. Dan lantas Ida menaiki teksi. Jejaka tampak itu tersenyum melihat kehadiran Ida. Mereka berdua sempat berbual seketika. Dani bertanya, apakah kiriman yang dipinta oleh kesayangannya? Namun Ida menjawab hanya doa yang diminta supaya hubungan mereka berdua berkekalan selamanya. Senyuman ketawa pasangan itu hanya seketika saja sebelum munculnya seorang wanita bernama Kasih Juwita. Kalau ikutkan, Dani yang minta wanita itu datang berjumpa dengannya, tapi bukan di hadapan tunangnya. Selama mana pun rahsia yang mahu disembunyikan pasti akan terbongkar juga. Kasih terus berjumpa tunang Dani dan nampaknya dia mahu berterus terang mengenai hubungannya dengan Dani. Ketika Dani sibuk arrange barang-barangnya, inilah peluangnya. Reaksi Ida agak pelik setelah diterjah oleh wanita itu. Sebelum Kasih mahu berkata, Dani sempat datang menegur Ida, tapi dia berpura-pura tidak mengenali Kasih. Hatinya masih berbelah bagi antara cinta kekasih hati atau tunang pilihan keluarga. Kasih membenar rasa. Dia tahu Dani masih cuba merahsiakan hubungan mereka berdua semata-mata menjaga hati Ida. Inilah masanya Kasih beritahu perkara sebenar. Dia berbisik pada telinga Ida dan mengatakan yang dia pernah tidur dengan Dani. Bisikan itu hanya didengari Ida seorang. Terjegil biji matanya setelah mendengar kata-kata itu. Dia memandang tepat mata Kasih Juwita. Dia benar-benar terkejut. Betapa rendah maruah seorang gadis sepertinya sanggup menjatuhkan imej, sanggup membuka aib sendiri semata-mata kerana lelaki. Kasih beritahu lagi yang dia sayangkan Dani, dan lelaki itu pun sayangnya juga. Bisikan demi bisikan menebusi gegendang telinga Ida Amanda. Puas hati Kasih, api dendam membara di jiwa. Begitu marak membakar seluruh jiwa dan perasaannya. Alam-alam menyeluk perkasam, biar sampai ke pekalangan. Biar sama-sama rasa, biar sama-sama sakit hati. Dia tidak akan membiarkan Dani Zairi terlepas daripada gegamannya begitu saja. Kasih meninggalkan Ida. Dia berlalu begitu saja. Perit dan sakit. Jiwa dan perasaan Ida meronta-ronta. Berperang untuk menerima hakikat cerita yang baru melintasi corong telinganya. Benarkah ini semua terjadi? Percaya atau tidak? Ida terpaksa menghadapi ujian dan dugaan yang benar-benar hebat. Dia terpaku dan termangu seketika. Dia menghampiri tunangnya dan menumbuk-numbuk dada Dani. Tapi tidak sekuat mana. Tangannya seakan tidak terdaya buat apa-apa. Terasa kaku dan beku. Drastik tindakan Ida. Cincin di jari manisnya pantas dicabut. Tiada erti lagi baginya. Kasar dan mencampak cincin ke dada Dani. Semuanya gara-gara wanita bernama Kasih Juwita. Dani berangkat ke Tanah Suci dengan hati yang tidak tenang. Sahabat baik Ida iaitu Anis mendengar setiap luahan kekecewaan. Kesedihan yang dia alami cuba ditenangkan. Si sahabat menasihati supaya perkara ini dibincang elok-elok bila Dani pulang dari Mekah nanti. Ida buntu. Buat masa ini dia perlukan masa dan ruang untuk berfikir dengan lebih lanjut. Bukan Anis saja tempat Ida meluahkan perasaan, tapi kedua ibu bapanya juga. Setelah habis final exam, Ida mengambil keputusan untuk balik ke rumah orang tuanya. Buat masa ni dia tidak mahu mulakan kerjaya di saat fikirannya berkecamuk memikirkan Dani. Haji Anwar dan Haji Umi Hasna terkejut mendengar keburukan bakal menantu mereka. Kasih ada affair dengan jejaka lain. Namanya Afiq Rafi. Seorang yang kaya raya. Rumah kediaman yang duduk sekarang itu pun merupakan hak milik Afiq. Kasih hanya mempergunakan Afiq untuk menumpang kesenangan.
Tapi sebaliknya, Afiq memang serius dalam perhubungan. Anda dah tahu Kasih sebegitu, habis dikerjakan nanti, dah bakal dihalau dari situ. Sebaik saja Dani balik, dia terus memikirkan dua wanita yang dia sayangi. Tapi dia mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Kasih, dan Ida dibiarkan dulu. Mahu memberi ruang pada wanita itu untuk tenangkan hati. Sebaik saja dia sampai di rumah Kasih, dia perasan ada sepasang kasut lelaki di depan pintu. Hati Dani berkata-kata, siapakah gerangan lelaki itu? Hatinya berdebar-debar. Mahu saja dia merempuh pintu masuk agar dia dapat pastikan siapa lelaki itu. Namun dia berhentikan niat gelojoh itu. Lebih baik membuat tindakan secara profesional, bukan melulu. 15 minit kemudian, pintu terkuak. Dani melihat Kasih bermesra dengan lelaki itu. Begitu erat memeluk pinggang antara satu sama lain. Dani menggenggam jari jemari erat, lantas menumuk-numuk dinding di sebelahnya sekuat tenaga. Darah merah mengalir di cerah jari jemarinya. Anda boleh mahu saja dia membelasah Kasih Juwita hingga terkulai. Biar dia tahu bagaimana sakit hatinya dipedaya dan dipermainkan oleh gadis licik seperti Kasih Juwita. Di pejabat, emosi Dani tidak stabil bila memikirkan masalah mengenai Kasih dan Ida. Wajah kusut Masai benar-benar menggambarkan dirinya ketika itu. Dani ingin sekali melutut memohon ampun dan maaf atas segala kesalahan. Namun Ida masih diam membisu. Mungkin dia belum sudi memaafkan. Hakikatnya hati yang luka berdarah masih belum pulih kembali. Kehadiran Kasih secara tiba-tiba membuatkan Dani makin berserabut. Dengan hati yang membara, Dani terus menolak dia ketika Kasih cuba memeluk dirinya. Dan kata-kata kesat terhambur keluar dari mulutnya. Dia mempersoalkan pada wanita itu apa yang diberitahu pada Ida ketika di KIA pada hari dia bertolak ke Mekah. Kasih pun menjelaskan semuanya tanpa segan-silu. Biar Dani Zairi sedar diri siapa dia sebelum ni. Lelaki playboy, perempuan keliling pinggang, ke hulu ke hilir berkepit dengan perempuan. Nak berubah jadi alim warak konon bila balik umrah. Dasar lelaki hidung belang, buaya tembaga. Berlakon je. Ego Dani mengatakan perempuan semurah Kasih petik jari je boleh dapat. Kemudian muka Kasih ditampar di saat mulut macam buaka.